Jadi dalam video ni kita akan belajar cara membuat floor plan bagi sesebuah rumah ya. Okay, floor plan basically dia menunjukkan awak daripada pandangan atas kedudukan dan lokasi bagi sesebuah rumah. Jadi di sini kita akan include apa yang ada dalam rumah tu, termasuklah dia punya pintu, tingkap, lantai, dan ada setengah floor plan dia tunjukkan jelas apa yang terkandung dalam rumah tu seperti perabot, almari, kabinet semua. Tapi untuk awak punya fokus adalah kita akan membuat dinding, kita akan membuat tingkap dan kita akan buat pintu. Okay. So ini adalah gambar rajah yang awak perlu lukis. Basically kalau berdasarkan soalan yang diberi, exercise 2 ni, ini adalah spesifikasi yang kita akan buat. Dan unit yang diberi ni adalah dalam milimeter mm. So kita akan melukis dia dan kita akan buat setiap simbol bagi barang-barang yang ada di dalam dia. Okay, jadi di sini kita akan belajar satu teknik namanya block, di mana kita akan convert simbol-simbol ini menjadi sebuah blok supaya apabila kita hendak gunakan lagi boleh digunakan dengan mudah, tinggal tarik saja. Okay, contohnya seperti ini, saya nak insert pintu, saya tarik, kita insert dan awak akan belajarlah hari ini. Ini adalah standard yang digunakan oleh arkitek dan kebanyakan jurutera awam. Jadi kita akan gunakan warna yang berlainan supaya mudah untuk kita cam setiap simbol tu. In case kalau perlukan perubahan ataupun kita nak ubah sesuatu. Jadi pentingnya lah kat sini menukar layer berlainan warna. Jadi ini pun kita akan cover juga pada pelajaran pada hari ini. Okay, so langkah yang pertama kita akan buat adalah kita tekan button A dan kita akan open new file. Dan kita akan pilih ACAD ISO. Okay, so kita akan bermula kat sini. Jadi bagi lukisan floor plan ni, kita tak perlukan buat limits, sebab limits tu hanya untuk border kita. Kita akan lukis mengikut skala yang betul berdasarkan spesifikasi yang telah diberi. Jadi kita akan melukis dinding luar dulu. Bagi floor plan ya, kita akan lukis dinding yang berada di luar ni dahulu. Jadi berdasarkan awak punya ukuran ni, saya akan terus buat. Okay, so kita pilih line, kita start di mana-mana dan pastikan onkan auto mode supaya senang untuk awak. Okay, bagi di atas ni panjang dia adalah 18,400. Okay, so panjang dia adalah 18,400. Ini tak perlu buat pun move ni, tapi saya gerakkan supaya senang untuk saya tengok. Okey, kemudian kita akan buat line yang di tepi ni, iaitu 7,650. Okey, sebelum pergi lebih lanjut, pastikan awak onkan object snap ataupun O snap ni. Okey, kalau awak onkan, kita akan nampak beberapa simbol apabila kita nak melukis. Seperti ini adalah endpoint, ini adalah midpoint, ini adalah intersection. Okay, ini adalah untuk memudahkan awak apabila melukis. Kita pilih line, kita buat line dinding yang di tepi ini, iaitu 10,250. Dan kita akan tarik ke kanan ni, iaitu ukuran dia 5,950. Dan kemudian berdasarkan lukisan yang diberi, kita tak tahu ketinggian bagi dinding di sini. Kalau diperhatikan, dinding di sini sama tinggi dengan dinding di sini. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita tarik line daripada sini, tarik je. Okay, kemudian daripada bawah ni kita bertemukan line tu. Okay, jadi kita dapatlah ketinggian dia. So kita trim bagi line dekat sini. Kita buang line yang ada dekat sini. Okay, daripada line sini, kita akan tarik ke kanan. Panjang dia adalah 5,590. Dan di sini ketinggian dia adalah 3,800. Dan panjang di sini adalah 6,150. Dan di sini ketinggian dia adalah 3,800. Dan kita tarik ke kanan ni. Okey. Kemudian kita akan membuat dinding yang di dalam.
Jadi secara umum je ketebalan dinding bagi sebuah rumah adalah 100 mm ataupun 150 mm. Tapi bagi saya hari ini saya akan gunakan 150 mm. Jadi kita akan gunakan command offset supaya mudah untuk kita copy satu persatu ni. Jadi saya pilih command offset ni ataupun masukkan di command di bawah. Dan saya masukkan nilai 150 dan saya pilih setiap dinding ni. Saya tarik ke dalam. Sebab saya hendak membuat dinding di dalam. Okay, so saya tarik dinding di dalam. Okay, kita tarik satu persatu dan sampai cover semua. Jadi apabila kita tarik dinding dalam, ada beberapa corner yang sudut yang tidak lengkap. Jadi kita lengkapkan sudut itu. Jadi sini kita tarik. Dan kita tarik. Dan ini pun sama juga. Kita tarik dan kita tarik. Okey, jadi kita lengkap bagi dinding dalam dan dinding luar kita. Langkah yang seterusnya adalah kita akan mula untuk meletakkan simbol. Tapi sebelum meletakkan simbol, kita perlu memberi ruang bagi untuk meletakkan simbol. So, tugas yang seterusnya adalah kita akan menanda ruang untuk meletakkan simbol. Jadi, untuk ruang, ini adalah salah satu teknik. Mungkin ada teknik lain yang lebih jauh lebih baik. Tapi ini salah satu teknik lah. Di mana kita akan membuat warna lain, layer lain sebagai penanda kita. So, macam mana nak buat line yang berwarna lain? Kita akan pilih kat layer properties. Dia akan keluar new layer. Kita tekan kat sini new layer. Okay, namakanlah reference line. Okay, ataupun nama apa-apa yang awak ingat. So, saya namakan reference line. Dan saya pilih warna dia warna yang striking. Yang senang untuk awak nampak. Jadi, kita pilih warna merah. Nak pilih warna lain pun boleh. Tak ada masalah. Okay, so nak pilih layer yang kita buat tadi. Kita tekan di atas ni. Dan kita pilih layer tersebut. Okay, so setiap line yang kita buat akan berwarna merah. Okay, jadi untuk membuat bagi setiap simbol ni ada jarak yang diberi. Contohnya daripada corner atas ni, W2 dan W3 jarak dia adalah 2000. Jadi kita akan masukkan kat situ lah. Kita akan tandakan. Jadi pilih line. Daripada corner sini, kita tarik. Okay, masukkan nilai 2000. Okay, apabila tanda, kita tarik line ke bawah. Okay, jadi di sini ni kita telah tandakan jarak 2000 mm. Dan buat benda yang sama juga di sini. Okay, kemudian kita tarik. Okay, kemudian kita akan masukkan panjang bagi W2 dan W3. Kalau kita lihat di dalam soalan ataupun dalam spek yang diberi, saiz yang diberi adalah panjang darab tinggi. So, ukuran yang pertama ni adalah panjang. So, bagi W2 panjang dia adalah 1800 mm. W3 panjang dia adalah 1200. Jadi, bagi W2 yang di atas ni, kita akan tandakan 1800. Okay, bagi yang di bawah ni W3 panjang adalah 1200. Okay, apabila kita dah tandakan, kita akan trimkan dia supaya kita dapat membuat laluan untuk simbol tersebut. Okay, kita tandakan macam ni. Kita akan gunakan trim dan kita akan buang bahagian yang kita telah tandakan. Kemudian anda boleh buang line reference yang telah dibuat tadi. Kita dah tak perlukan dah. Okay. So repeat cara yang sama bagi semua sekali ni. Jadi kita tengok daripada hujung corner sini kita dapat kedudukan W2 dan D2. Okay, daripada corner sini. So kita akan buat line. Kita akan menandakan bagi W2 iaitu jarak daripada corner tu adalah 2045 dan tandakan.
Dan daripada sini kita akan masukkan panjang W2 iaitu 1800. Okey, kemudian kita akan trimkan dia. Okey, benda yang sama juga bagi D2. Kita akan tarik daripada ini dan masukkan nilai 1415. Okay, dan kita akan masukkan panjang bagi D2. Ya, panjang bagi D2 adalah 2700. Okay, so sebenarnya kalau anda keliru nak memula daripada mana, kita bermula daripada sini ya. Okay, so kita akan trimkan. Okay, dan kita buang line reference yang telah kita buat. Okay, repeat benda yang sama bagi W2 dan W1. Jadi masukkan daripada sini. Nilai dia 2175. Okay, kemudian bagi W2 adalah 2000. Adalah 1800. Okay, kemudian masukkan kedudukan bagi W1. So, kedudukan daripada corner tu adalah 1400. Tekan. Okay, masukkan panjang bagi W1 iaitu 1200. Dan tandakan. Okay, kemudian kita akan masukkan dan tandakan bagi D1 dan W2 yang daripada corner sini. Okay, so, bagi D1, jarak dia adalah 1400. Okay, tandakan. Kemudian kita akan masukkan dimension bagi D1 iaitu 1800. Okay, dan kemudian kita akan tarik pada atas ni jarak sebanyak 3195. Tandakan. Kemudian kita akan masukkan jarak W2 iaitu 1800. Okay, kemudian kita akan trimkan bahagian yang tidak berkenaan. Okay, kita trim ni. Dan kita trim ni. Okay, ni pun sama juga, kita trim bahagian mana yang tidak diperlukan. So, bahagian ni. Okay. Dan kemudian buang line reference yang telah dibuat sebab telah tidak diperlukan lagi. Kita buang. Kita buang semua. Jadi di sini saya terlepas pandang. So selepas ni kita akan pilih garisan objek yang biasa. Kita pilih garisan objek. Kita pilih line. Kita lengkapkan mana yang tak lengkap tu. Kemudian kita akan tutup bagi ruang-ruang yang terbuka ini. So salah satu cara yang mudah adalah kita buat sebuah line. Okay, buat satu line dulu di satu tempat. Kemudian kita akan copy line tersebut. Okay, kita copy, pilih line ni dan kita movekan dia. Okay, letak di mana yang perlukan line tersebut. Jadi di sini adalah line di sini. Letakkan. Letakkan di sini juga. Okay, kemudian kita akan copy line yang ni. Copy.
copy. Okay, tengok semua dah lengkap dah. Okay, so kita telah berjaya menandakan kawasan tersebut supaya kita boleh letakkan simbol. Okay, kemudian kita akan masukkan simbol. Jadi kalau berdasarkan spek yang diberi tu, kita ada 2 pintu, D1, D2 dan kita ada 3 window, W1, W2 dan W3. Jadi kita akan ada 5 jenis simbol. Jadi saya nasihatkan pilih 5 jenis warna berlainan untuk kita berikan kepada setiap simbol. So kita akan pergi ke layer properties, kita akan buat 5 new layer. Okay, so buat sampai layer 5. Okay, dan rename setiap layer ni ikut simbol awak. So saya akan namakan dia D1. Saya akan rename dia sebagai D2. Ini saya akan rename dia sebagai W1. Saya akan rename sebagai W3. Dan ini saya akan rename sebagai W2. Okay, dan bagi setiap layer ni, pilih warna yang striking lah. Senang untuk awak baca. So, tak kisah warna apa. Dia tak ada warna standard untuk bagi simbol ke apa. Okay, dia terpulang pada awak lah. Paling senang untuk baca nanti. Okay, pilihlah warna yang agak kontras berbanding belakang hitam tu. Okay, so pilih warna-warna awak ni. So, tidak perlu fikir lama-lama lah nak letak warna apa. Asalkan warna tu senang dibaca. Okay, jadi kita akan start buat simbol Kita akan mulakan dengan simbol bagi D1 ataupun door 1. Okay, door 1 panjang dia adalah 1800. Jadi bagi setiap door ni dia punya panjang adalah 900 mm. Simbol dia adalah quarter circle. Mana quarter circle ni radius dia adalah 900 mm. Kita akan buat dia So ini kita buat, kita pilih layer bagi door 1. So nak buat quarter circle boleh menggunakan circle ataupun pakai arc. So kita akan pakai arc dan kita pilih center, start, end. So kita akan pilih center. Kita akan pilih punya start, iaitu masukkan radius dia 900 mm dan tarik dia. Okay, anda boleh buat satu lagi arc di sini, tapi kita akan pakai command, nama dia command mirror. So, pilih objek, pilih paksi untuk dimirrorkan dan dia akan buat satu bayangan di sini, mirror. Okay, dan kita akan lengkapkan bagi D1. So, di sini kita letak dia punya panjang iaitu 900 dan tambah dengan ketebalan dinding. So, akan jadi 1050 panjang dia. Okay, tarik adalah 1800 dan ketinggian dia. Jadi kita tarik ke bawah. Okay, bagi pintu dia ada macam bingkai di tepi ni So bagi bingkai di tepi ni basically kita akan masukkan, kalau ketebalan dinding kita adalah 150, so kita akan bagi jarak dia 75 lah. Okay, 150. Buat benda yang sama juga di sini. Sini, so kalau tebal ini kita 150 bagi 2 adalah 75. Gini adalah 150. Dan sini adalah 5. Jadi ada yang bertanya, kita boleh terus masukkan ni ke sini? Boleh terus buat, tapi untuk standardize dan untuk mudah, kita akan tukarkan dia menjadi sebuah blok. Okey, macam mana nak tukarkan ni menjadi sebuah blok? Kita akan pilih di atas ni, pilih tab block. Kita akan pilih create. Okay, bila create, namakan blok awak tu. So ini adalah door 1. So namakan dia sebagai D1. Okay, pick base point. Di mana kalau kita nak keluarkan blok ni nanti, point mana yang akan jadi reference. So pilih mana-mana point yang mudah. Saya akan pilih
point sinilah, senang. Okey, dan kita akan select objek. Okey, dan tekan enter. Kita akan tekan OK. Jadi nak tahu blok tu berjaya jadi ke tak, kita akan tekan insert dan keluarkan dia. So, berjaya dah kita punya sebuah blok. So, boleh digunakan bila-bila masa saja. Dan lukisan asal yang buat tadi, kita boleh deletekan dia. Okay, so kita akan insert blok. Jadi di sini kita punya blok ni tak berada di arah yang betul, di mana dia kena menghadap ke sana. So, kita akan pakai command rotate. Okay, rotate kan yang betul. Kemudian kita movekan dia ke dalam ni. Pilih point yang bersesuaian dan kita akan gerakkan dia. Okay, so kita ada di sini T1. Okay, kemudian kita akan buat perkara yang sama bagi D2. Okay, jadi bagi D2, ini adalah sliding door. Jadi sliding door, simbol dia adalah macam ni. Di mana dia tidak ada garisan senggat, dia garisan di atas dan ada anak panah. So kita pilih layer bagi D2. Okay, kita buat line bagi D2 adalah 2700. Ketinggian dia adalah ikut ketinggian dinding kita, iaitu 150 mm. Dan D2 ni adalah sliding door yang mempunyai 3 pintu. Jadi setiap pintu panjang dia adalah 900 mm. Jadi masukkan 900 mm. Okay, kemudian kita tarik ke bawah. Okay, garis yang kita tarik ke bawah tu kita cari midpoint dia. Masukkan 900 mm dan tarik ke bawah. Daripada sini kita akan tarik dia 900 dan tarik ke bawah. Okay, tapi kita tak nak line ni, so kita buang. Sliding door tak ada ni. Okay, kemudian kita akan letakkan anak panah di atas. So, hendak membuat anak panah, kita akan menggunakan multi-leader. Tapi kadang-kala multi-leader ni perlukan banyak step untuk buat. So, cara yang mudah adalah kita akan membuat anak panah sendiri menggunakan polygon. So, bagi polygon, kita akan pilih 3 side. Kita akan pilih sekitar di sini. Okay, tak kisah inscribe atau circumscribe. Okay, buat sebuah anak panah. Dan buat line di belakang dia. Jadi kita copy anak panah ni. Gerakkan dia ke belakang ya. Okay, selesai bagi D2. Dan kita akan convertkan dia menjadi sebuah blok juga. So tekan create. Namakan dia sebagai D2. Okay, pick a point. So, saya akan pilih point sinilah. Okay, dan kita select objek. Tekan OK. Dan okay, so bila dah jadi buat blok, kita delete lah. Kita keluarkan dia. Okay, D2. Kita letakkan dekat tempat yang betul di sini. Okay. Macam saya cakap, ini adalah floor plan yang mudah. Jadi bagi satu blok tu mungkin akan digunakan sekali saja. Kadang macam tak berbaloi nak tukarkan jadi blok. Tapi ini berguna untuk awak sekiranya awak membuat lukisan floor plan yang lebih kompleks yang memerlukan pengulangan simbol tu banyak kali. Okay, seterusnya kita akan membuat W1. Okay, window 1 panjang dia adalah 1200 dan simbol dia adalah quarter circle. Jadi bagi setiap quarter circle tu radius dia adalah 600 mm. Jadi kita pilih W1. Okay, buat perkara yang sama, kita buat arc, select center, start, end. Pilih center dia. Pilih dia punya radius iaitu 600. Kita buat perkara yang sama juga, kita akan pakai mirror. Select benda yang kita nak mirrorkan dan pilih paksi mirror kita. Okey. Kemudian kita akan buat garisan tepi dia. So 600 tambah 150 adalah 750. Yang dia adalah 1200.
tinggi dia adalah 750. Jadi bagi window, kita kena tarik dari sini ke sini, tarik lagi, dan ada sebuah lagi line di sini, dan kita kena buat bingkai di tepi. So dia punya panjang adalah 75, 150, dan buat bingkai dia. So 175, 150 dan 75. Okay, kemudian convert dia menjadi sebuah blok. So kita create dan kita namakan dia sebagai W1, dan kita pick a point of bila kita nak masukkan reference. So, saya pilih corner di sini lah untuk mudah sikit. Okay, saya pilih object. Okay, dan kita tekan OK. So, apabila dah berjaya buat, kita boleh delete dia, tak ada masalah. Dan bila nak keluarkan, kita akan insert, kita pilih W1 tadi. Okay, dan kita keluarkan. So W1 akan menghadap ke kanan ni. So kita rotatekan dia, select object, okay, pilih point of rotation, okay, dan kita movekan dia. So titik yang betul point sini. Okay, so kita dah berjaya buat W1 ya. Seterusnya kita akan buat W2, di mana W2 dia panjang dia ada 1800 dan dia mempunyai 3 tingkap. Jadi setiap tingkap adalah 600 mm punya 600 mm punya radius. Jadi untuk membuat window 2, kita pastikan pilih layer yang betul bagi window 2. Okay, so pilih layer window 2. Okay, so pertama sekali kita akan buat line 1800. Okay, kemudian kita akan buat arc ya. Arc, pilih center start end. Di sini masukkan nilai 600 bagi radius. Okay, dan buat arc. Dan kita tutup quarter circle tersebut. Okay, kemudian kita akan copy bagi setiap arc ni ya. Okay, copy dan gerakkan. Jadi kita sempurnakan W2 ni. Okay, ketinggian dia bawah ni ikut tebal dinding kita, iaitu 150. Panjang dia adalah 1800. Okay, dan ini adalah 150. Dan bagi setiap tingkap ni ada senggat dia, so kita buat ini mengalir ke bawah. Dan jangan lupa untuk dia punya tepi ni. So 75, tinggi 150, bingkai dia ni. Tepi ni adalah 75, tinggi adalah 150 dan 75. Okay, tukarkan dia menjadi sebuah blok. So macam biasa, create, namakan dia sebagai W2. Okay, pick a point untuk kita pick nanti. Okay, select object, kita pilih semua sekali ni, dan kita tekan OK. Okay, so kita boleh delete lah terus ni. Okay, so ada 4 tempat ada W2, iaitu 1, 2, 3, 4. So kat sini lah akan nampak kegunaan bagi W2. So kita akan masukkan W2 dekat setiap tempat ni. Okay, kita akan masukkan dekat sini. Okay, insert lagi. Insert ini. Okay, saya tak terus masukkan dalam kedudukan dia sebab arah dia tak betul lagi. So saya just letak dulu kat luar lah.
So, kalau kita tengok bagi W2 di atas ni kedudukan dia betul, arah dia betul. So kita boleh movekan dia ke tempat yang betul lah. Sini dia masuk. Okey, bagi W2 di bawah ni dia kena menghala ke bawah, jadi kita akan rotatekan dia. Okey, kemudian kita akan movekan dia. Okey, so kita pilih titik ni dan gerakkan ke sini. Okey, ini pun sama, kita akan rotatekan dia. Select objek tu. Jadi kita pilih point of rotation. Dan kita akan movekan dia. Dan movekan ke. Okey, dan untuk W2 yang di sini pun sama. Kita akan rotate. Pilih point of rotation, rotatekan pada arah yang betul, kemudian kita akan movekan dia. Okay, pilih sini dan gerakkan di sini. Dan kita ada last sekali iaitu W3. Okay, simbol bagi W3 adalah, kita pilih dulu layer W3. Kalau kita lihat, ini adalah bagi tingkap bergelas ya. So jadi simbol dia simple je. Okay, jadi panjang dia adalah 1200. Ketinggian dia ikut ketinggian kita punya dinding iaitu 150. So, tarik 1200 dan gini. Okey, jadi kita akan bahagikan dia. Jadi kita kena letak bingkai. Bingkai sama 75. Ini adalah 150 dan 75. Ini pun sama juga. Bingkai dia adalah 75, 150 dan 5. Jadi buat satu line di midpoint ni. Tiga 7.5. Uh, 7.5. Jadi yang ke tengah ni. Ya, kita kena rujuk simbol tu. Saya rasa macam ni kot. Okay, tak apalah. Lebih kurang. Okay, lepas tu kita convertkan dia menjadi sebuah block. Okay, so namakan dia sebagai W3. Okay, select object. Okay, pick a point. Okay, tekan OK. Okay, so buat benda sama, kita insert. Okay, kita letakkan kat sini. So sekiranya arah tak betul lagi, kita rotatekan dia. Pilih point of rotation. Okay, kemudian kita akan movekan dia je. Okay, pilih. Okay, tekan. Jadi selesai awak punya apa benda floor plan ya. Okay, seterusnya kita akan buat hatching. So bagi floor plan, hatching kena buat adalah dalam dinding ni dan dalam di setiap corner ni. Corner ni kita akan hatching dengan warna hitam gelap. Bagi yang lain ni kita akan hatching pakai ANSI 32. Okay, so first benda yang awak kena buat adalah pastikan awak membuat kotak di setiap corner ni. Supaya awak dapat select nanti Okay, walaupun dah ada line, tapi yang lebih selamat adalah awak buat line lagi satu supaya awak dapat select untuk hatching nanti. Okay, so bagi setiap penjuru, walaupun dah ada line yang bersilang, tapi untuk mudahkan awak lebih baik kita buat satu lagi line di atas dia.
supaya mudah untuk kita hash nanti. Kita buat kotak bagi setiap corner ni. Okey, bagi corner ni buat. Okey, corner ni pun sama juga. Kita kena buat kotak. Jadikan dia sebuah kotak. Untuk mudah kita hatching nanti. Ataupun kalau dah pasti dia punya ni sama, kita just copy bagi sebuah kotak yang telah dibuat ni. Okey, kita pilih titik, kita letakkan ini. Okey, dan pastikanlah semua corner telah di cover. Okey, so semua corner telah di cover buat kotak ya. Okey, kemudian kita akan hatching. So hatch, kita akan pilih command di atas ni, hatch. So kita akan pilih solid. Dan apabila dah pilih solid, kita akan pilih kotak yang kita buat tadi tu. Okey. Okay, kita cuba lagi sekali. Okay, silap. Okay, patutnya hatch. Lepas tu kita select object. Okay, saya rasa kita kena buat hatching yang di luar ni dahulu. So, kita akan hatch. Kita akan pilih ANSI 32. Okay, ANSI 32. So, kita akan pilih bagi yang di luar ni. Okay, nampaknya kita punya ni terlampau padat. So, kita adjust nilai dia. So, mungkin dalam 20. Okay, so 20 is quite okay punya value. Okay, tapi dinasihatkan adalah supaya buat satu persatu, sebab kalau tak nanti kalau kena delete semua sekali. So pada saya kita hash sikit-sikit. Okay, kita pilih ANSI 32 ni. Okay, adjust nilai dia adalah dalam 20. Okay, close hash. Okay, kemudian kita hashkan lagi yang lain. Okay, kita cuba hash solid bagi yang ni. Saya tak faham kenapa tak jadi bagi solid ni. Kita kena hashkan solid ni. Nampaknya ada silap bagi saya buat kotak ni. So kena cuba sekejap. Ok, nampaknya kita kena buat individual line kotak macam ni baru jadi bagi hash solid. So ada sikit silapan lah tadi. So buat hash solid bagi setiap corner ni. Ok, dan bagi yang lain ni kita akan pakai ANSI 32. Ok, so buatlah macam ni. Silap. So pilih ANSI 32 dan pilih di sini. Okay, so yang ni step yang sama saja. Okay, so saya tak tunjukkanlah secara detail. So hashkan semua sekali ni. Okay, kemudian kita akan buat label. So labeling sebenarnya cara yang sama, pergi ke annotate, ke multi-line text. Okay, so masuk buat sebuah teks. Okay, dan labelkan setiap satu ni W2. Okay, kalau ikut scale lukisan kita tengah buatkan ni, kita akan gunakan dalam 300 size dia. Okay, so jangan lupa highlight dulu tulisan awak ni. So masukkan nilai dalam
300. Okay, close text editor. Okay, so kita akan dapat sini. So buat benda yang sama, copy tulisan yang awak telah buat ni. Okay, pergi satu persatu, copy, dan kemudian double click dia untuk edit. Okay, so nanti awak akan dapat siap macam ni floor plan awak. Terusnya saya akan tunjukkan cara macam mana kita akan buat setting untuk print ya. Okay, apabila dah siap macam ni, kita akan pilih layout. Okay, sebelum tu saya rasa elok matikan grid dulu. Okay, pergi ke layout, awak akan nampak macam ni. Okay, so first benda kena buat adalah kita delete tulisan yang saya ada. Dan kemudian kita akan buang garisan putus-putus ni. Garisan putus-putus ni sebenarnya menunjukkan kawasan mana yang akan keluar bila print. So dia sebenarnya bergantung kepada kita punya setting. Okay, jadi di sini kita akan tukar setting bagi kita punya layout. Okay, so pergi ke tab layout, kita akan pilih page setup. Okay, pilih layout mana yang awak sedang gunakan, modify. Okay, seeloknya pakai Microsoft Print to PDF dan tekan OK. Pilih plotter ni, Microsoft Print to PDF. Okay, dan awak tengok line putus-putus tu telah hilang. Okay, kemudian kita akan masukkan border yang telah kita buat tadi. Kita akan pergi ke insert, tekan insert dan pilih block from library. So dia akan keluar macam ni. So pilih simbol buku ni, pilih di mana awak letak awak punya border tadi. Okay, tekan open. Okay, so border dah ada kat sini. Okay, border ni drag masuk ke dalam ni, positionkan dia. Okay, so jadilah border awak. Kemudian kita akan masukkan lukisan kita ke dalam ni. Kita akan pakai command nama dia vports. Okay, vports. Okay, kemudian pilih single. Okay, pilih pada atas dan pilih sampai ke hujung bawah ni. Okay, sekiranya awak punya ni terlampau padat dalam ni, kita double click dan kita adjust dia punya zoom ataupun awak tekan Z, tekan A dan dia akan zoomkan yang betul. So kita dragkan arah yang betul. Okay, apabila dah selesai, kita double click ke bawah macam ni. Kemudian awak boleh export dia jadi PDF untuk dihantar kepada para pensyarah. So kita tekan A, kita akan tekan print. Okay, ni continue to plot a single sheet. Okay, so pastikan Microsoft Print to PDF. Okay, what to plot, layout. Okay, kemudian preview. Okay, kalau tak ada apa-apa dia akan jadi macam ni. Okay, sekiranya warna awak pilih ni terlampau terang, jadi tak nampak sangat bila kita tu. Kita boleh tukarkan semua simbol yang berwarna ni menjadi hitam putih. Kita pilih kat plot style table, kita akan pilih monochrome. So apabila monochrome, semua ni akan jadi hitam putih. Okay, so apabila dah ok semua, kita tekan ok dan dia akan savekan ke mana yang awak nak. Okay, so siap lah awak punya ni. Okay, so terima kasih semua. Harap ilmu ni bermanfaat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.